Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hai, semua sihat? Alhamdulillah, patutlah nampak ceria hari ini. Okey murid-murid, sebenarnya pada hari ini cikgu nak teruskan lagi pengajaran dan pembelajaran kita bagi subjek Bahasa Melayu tahun 3 dalam tema 6 iaitu Kelestarian Alam, unit 16 Pengurusan Sisa Pepejal yang bertajuk Lindungi Lautan Kita. Sebelum itu, nama Cikgu Muhammad Syamil Aiman bin Muhammad Sajuti. Murid-murid boleh panggil Cikgu Syamil. Pada hari ini, kita akan belajar satu topik dalam aspek tata bahasa iaitu ayat majmuk. Pada sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan menggunakan dua bahan bantu mengajar iaitu yang pertama, buku teks Bahasa Melayu tahun 3, muka surat 31, di mana nanti murid-murid bolehlah buka untuk kita belajar bersama-sama. Manakala yang kedua, buku latihan Bahasa Melayu tahun 3, muka surat 35. Nanti bolehlah murid-murid jawab bersama-sama dengan cikgu. Sebelum itu, cikgu akan menerangkan objektif pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, cikgu harap murid-murid dapat, yang pertama, dapat membina ayat untuk melengkapkan suatu cerita. Baiklah, kita akan mulakan sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang pertama iaitu buku teks Bahasa Melayu tahun 3, muka surat 31. Murid-murid boleh buka buku teks untuk kita belajar bersama-sama dengan cikgu. Okey, jom murid-murid kita lihat sama-sama dengan cikgu satu demi satu. Murid-murid perasan atau tidak, dekat bawah, dekat hujung muka surat tu, dia ada tulis info bahasa. Murid-murid tahu tak apa itu? Jom kita lihat. Oh, dia tulis maksud ayat majmuk. Okey murid-murid, sebenarnya ayat majmuk ialah ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal. Murid-murid tahu tak apa itu ayat tunggal? Ayat tunggal ni ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Contohnya, kamu Ali. Ali suka memancing. Ali merupakan subjek dan suka memancing merupakan predikat. Manakala ayat majmuk pula merupakan gabungan beberapa ayat tunggal menggunakan kata hubung. Jom murid-murid kita telusuri apa yang ada di dalam buku teks muka surat 31 ini. Ayat majmuk, lindungi lautan kita. Nabila dan Nasri menemani datuk mereka ke pantai untuk menangkap ketam. Mereka sangat gembira dan teruja. Di dalam ayat pertama ini terdapat kata hubung untuk. Manakala dalam ayat kedua pula kita dapat mengenal pasti kata hubung dan. Jom kita bedah ayat yang pertama. Dalam ayat yang pertama ini, dia menggunakan kata hubung untuk menggabungkan dua ayat tunggal menjadi satu ayat majmuk. Ayat yang pertama ialah Nabila dan Nasri menemani datuk mereka ke pantai. Manakala ayat yang kedua ialah datuk mereka ingin menangkap ketam. Jika digabungkan dengan kata hubung untuk, ia menjadi satu ayat majmuk. Murid-murid faham? Manakala dalam ayat yang kedua, ia menggunakan kata hubung dan, di mana dua ayat tunggal iaitu ayat yang pertama, mereka sangat gembira dan ayat yang kedua ialah mereka sangat teruja. Bila digabungkan, mereka sangat gembira dan teruja, di mana subjek mereka dihilangkan satu. Jom murid-murid kita lihat gambar yang pertama di dalam buku teks. Ayat yang pertama, mereka berjalan sambil berbual-bual. Kata hubung sambil digunakan. Manakala ayat kedua pula, mereka membawa alatan untuk menangkap ketam, di mana kata hubung untuk digunakan. Murid-murid, sebenarnya ayat majmuk mereka berjalan sambil berbual-bual itu gabungan daripada dua ayat tunggal yang menggunakan kata hubung. Ayat yang pertama ialah mereka berjalan-jalan dan ayat yang kedua ialah mereka berbual-bual. Murid-murid, begitu juga dengan ayat yang kedua itu.
ia menggunakan kata hubung untuk menggabungkan dua ayat tunggal. Ayat yang pertama ialah mereka membawa alatan dan ayat yang kedua ialah mereka ingin menangkap ketam. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan dengan gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu cikgu letak ketam sedang memegang gambar tu. Sesuailah dengan tajuk kita. Sayangi lautan kita. Di dalam lautan ada ketam. Betul kan murid-murid? Baiklah, jika kita lihat dalam ayat yang pertama, ia menggunakan kata hubung lalu. Berbeza dengan ayat yang kedua, dia tidak menggunakan kata hubung tapi dia memberikan kata hubung untuk kita bina satu ayat majmuk menggunakan dua ayat tunggal yang diberikan. Murid-murid, ayat yang pertama, ayat majmuknya ialah Nabila berjalan-jalan di pantai, lalu ternampak tumpukan minyak. Ia sebenarnya ada dua ayat tunggal dalam satu ayat majmuk tu. Ayat yang pertama ialah Nabila berjalan-jalan di pantai. Ayat yang kedua, Nabila ternampak tumpukan minyak. Subjek Nabila dibuang pada ayat yang kedua itu. Murid-murid perasan tak? Kan? Manakala ayat yang kedua itu dia memberikan kita dua ayat tunggal dan satu kata hubung untuk kita bina bersama. Ayat tunggal yang diberi ialah yang pertama, banyak ikan mati di situ. Yang kedua, banyak burung mati di situ. Murid-murid dapat lihat tak subjeknya berbeza dan predikatnya sama. Jadi, subjek kita masukkan dua-dua, predikat kita letak satu je. Jadi, banyak ikan dan burung mati di situ. Jom kita lihat gambar seterusnya. Dalam gambar ini, kita perlu membina dua ayat majmuk menggunakan 4 ayat tunggal yang diberikan. Dia juga memberikan kita dua kata hubung. Kata hubung yang pertama ialah kata hubung lalu. Kata hubung kedua ialah kata hubung dan. Baiklah murid-murid, jom kita bina sama-sama satu ayat majmuk menggunakan kata hubung lalu dan dua ayat tunggal yang diberikan. Hanya menggunakan satu sahaja subjek, Nabila. Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya lalu pandai, lalu mengambil gambar. Yang kedua, Nabila mencatat masa, Nabila mencatat lokasi. Kata hubungnya dan. Lengkapnya, Nabila mencatat masa dan lokasi. Pandai. Baiklah, gambar yang terakhir. Sama seperti tadi, ia memberikan dua kata hubung. Yang pertama, kata hubung sambil. Dan yang kedua, kata hubung atau, murid-murid. Baiklah, jom kita lihat yang pertama, sambil. Ayat yang diberikan ialah Nabila berfikir. Ayat yang kedua, Nabila memegang telefon bimbit. Sama je lah. Sambil. Nabila berfikir sambil memegang telefon bimbit. Pandai. Subjek Nabila guna satu je. Berikutnya lagi, Nabila ingin menelefon Jabatan Alam Sekitar JAS atau Nabila ingin menulis surat kepada Jabatan Alam Sekitar JAS. Maksudnya di sini, Nabila ada dua pilihan. Jadi, jika ingin membina ayat majmuk, murid-murid bolehlah membina seperti ini. Nabila ingin menelefon atau menulis surat kepada Jabatan Alam Sekitar JAS. Alhamdulillah, murid-murid selesai sudah pengajaran cikgu pada hari ini. Jadi, masa untuk latihan. Jom buat bersama-sama cikgu. Okey, untuk seterusnya, cikgu menggunakan bahan bantu mengajar buku latihan Bahasa Melayu tahun 3, muka surat 35. Jadi, murid-murid boleh buka ya. Yeay, cikgu dah buka. Murid-murid dah buka belum? Okey, di sini jom kita lihat aktiviti 5, bina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberikan. Di sini tajuknya ialah gunalah bioplastik. Murid-murid tahu tak apa itu bioplastik? Bioplastik biasanya diperbuat daripada sisa kelapa sawit atau kanji tau. Daripada jagung dan ubi kentang. Soalan pertama, dia memberikan dua ayat tunggal dan satu kata hubung dan. Ayat tunggal yang pertama ialah bioplastik mudah diperoleh. Yang kedua, bioplastik mesra alam. Jadi, apabila digabungkan untuk menjadikan satu ayat majmuk, ia berbunyi bioplastik mudah diperoleh dan bioplastik nak guna lagi tak?
Takkan? Dan mesra alam. Jadi bioplastik mudah diperoleh dan mesra alam. Manakala soalan kedua pula, ia juga memberikan dua ayat tunggal dan satu kata hubung. Ayat tunggal yang pertama ialah bioplastik sangat sesuai. Yang kedua, bioplastik tidak mencemarkan alam. Bagaimana untuk kita jadikan dua ayat tunggal ni satu ayat majmuk menggunakan kata hubung kerana? Okey, murid-murid, di situ kita nampak dua subjek yang sama, bioplastik. Buanglah satu, bioplastik. Jadi, bioplastik sangat sesuai, masukkan kata hubung, buang subjek yang kedua dan sambung. Tidak mencemarkan alam. Jawapannya, bioplastik sangat sesuai kerana tidak mencemarkan alam. Betul tak murid-murid tulis jawapan tu? Nanti saya mak tahu. Baiklah murid-murid, soalan 3 pula. Ia memberikan dua ayat tunggal dan satu kata hubung tetapi. A. Bioplastik mudah terurai. B. Plastik biasa sukar terurai. Kata hubung diberikan tetapi. Di sini terdapat lihat tetapi merupakan suatu perbandingan. Okey, murid-murid, cuba kenal pasti subjek. Sama atau tak? Subjek yang pertama, bioplastik. Subjek yang kedua, pandai, plastik biasa. Jadi tak sama kan? Bila tak sama, subjek tidak boleh digugurkan satu. Kita kena masukkan dua-dua menjadikan satu ayat majmuk. Jadi, sambung je lah ayat tu. Okey, murid-murid, saya mak jawapan tau. Ayat majmuk yang akan terhasil ialah bioplastik mudah terurai tetapi plastik biasa sukar terurai. Betul tak jawapan murid-murid? Baiklah, kita akan lihat soalan yang keempat. Sama seperti soalan-soalan sebelumnya, ia memberikan dua ayat tunggal. Yang pertama, bioplastik mudah dilupuskan. Yang kedua, bioplastik boleh dijadikan baja. Dan ia memberikan kata hubung serta. Langkah pertama, seperti mana biasa, gugurkan satu subjek, bioplastik. Sekali sahaja kita gunakan. Bioplastik mudah dilupuskan, masukkan kata hubung serta, buang subjek bioplastik itu serta sama terus boleh dijadikan pandai baja. Jadi, murid-murid, saya mak jawapan tau. Jawapannya, bioplastik mudah dilupuskan serta boleh dijadikan baja. Betul tak jawapan murid-murid? Betul, pandai. Baiklah, jom kita teruskan pada soalan nombor 5. Sama seperti sebelum ini, dia memberikan dua ayat tunggal dan satu kata hubung. Yang pertama, sebagai pengguna, pilihan kita ialah bioplastik. Yang kedua, bioplastik melestarikan alam. Bagaimana kita nak gabungkan dua ayat tunggal ni jadi satu ayat majmuk menggunakan kata hubung untuk? Okey, jom kita lakukan bersama-sama. Sebagai pengguna, pilihan kita ialah bioplastik. Perlu ulang lagi tak bioplastik? Tak perlu kan? Pandai. Teruskan dengan kata hubung dan ambil predikat dalam ayat yang kedua tu. Boleh kan? Mesti boleh. Murid-murid mesti pandai. Cuba buat. Jom kita semak jawapan sama-sama. Jawapannya, sebagai pengguna, pilihan kita ialah bioplastik untuk melestarikan alam. Pandai murid-murid cikgu. Wah, murid-murid, kita dah di soalan yang terakhir iaitu soalan 6. Sama seperti soalan sebelumnya, ia memberikan kita dua ayat tunggal dan satu kata hubung. A. Penggunaan bioplastik digalakkan. B. Alam kita tidak tercemar. Kata hubung yang diberikan ialah supaya. Bagaimana kita nak membina satu ayat majmuk ni? Mulakan sahaja. Penggunaan bioplastik digalakkan supaya subjek dia sama atau tidak di antara A dan B. Tak kan?
jadi tidak boleh dihapuskan. Teruskan saja. Penggunaan bioplastik digalakkan supaya masukkan ayat yang B tu. Jom kita semak jawapan sama-sama. Ayat majmuknya ialah penggunaan bioplastik digalakkan supaya alam sekitar tidak tercemar. Lengkap. Dah. Dah siap dah. Dah selesai semua dah 6 ayat majmuk yang kita bina bersama dengan cemerlang. Tapi itu pun kalau kamu tidak membuat kesalahan ejaan atau kesilapan dalam menulis. Baiklah, cikgu nak kamu lengkapkan semua tulisan ni, tulis cantik-cantik dan kembalikan kepada cikgu nanti di sekolah. Okey, bila kamu dah hantar dekat cikgu, cikgu akan semak, nilai dan hantar balik kepada kamu. Di situ, cikgu nak kamu perbaiki apa kesalahan yang kamu buat. Tapi jika betul, cikgu akan bagi bintang banyak-banyak dekat kamu. Buat elok-elok ya. Baiklah, itu sahaja pembelajaran dan pengajaran cikgu pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat memahami dengan sepenuhnya subtopik kita pada hari ini iaitu ayat majmuk. Cikgu sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca doa ya. Bye.